Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Para penonton umat Rasulullah yang dikasihi sekalian, semoga kita semua dirahmati, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke rancangan kisah hidup akhir zaman. Kita dah sampai pada episod yang ke-20 untuk kali ini. Tajuk untuk episod kali ini ialah kejiranan yang buruk, kejiranan yang jahat, kejiranan yang tak peduli, kejiranan yang tidak membantu. Itu salah satu daripada tanda kiamat kecil yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam rancangan kisah hidup akhir zaman, kita akan ceritakan insya-Allah ke semua tanda-tanda kecil kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tanda kecil. Dan kemudian kita akan masuk tanda besar kiamat dan seterusnya kita akan ceritakan secara panjang lebar tentang suasana kiamat dan perjalanan manusia menuju ke mahsyar insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, untuk episod yang ke-20, Nabi sebut daripada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, dan Al-Imam Al-Hakim mensahihkan hadis tersebut, bahawa Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yadhhara al-fuhshu wat-tafahushu wa qati'atur rahim wa su'ul mujawarah. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah berleluasa perbuatan keji. Banyak perbuatan keji. Zina banyak, judi banyak, arak banyak, orang tinggal solat banyak, orang amalkan dan ambil riba banyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wattafahushu, begitu juga akan jadi banyak perkataan keji daripada umat Nabi SAW. Kemudian pemutusan silaturahim, yang ini kita dah ulas dalam episod yang ke-19, putus silaturahim di akhir zaman, betapa ia banyak. Dan pada kali ini adalah su'ul mujawarah, kejiranan yang buruk, sebagai petanda Nabi kata dekatnya kiamat. Jadi tuan-tuan, para penonton, pendengar yang dikasihi sekalian, hidup kita berjiran. Jarang kita jumpa manusia duduk di puncak gunung seorang-seorang dia. Ada, tapi tak banyak. Majoriti manusia atas muka bumi ini hidup berjiran. Islam menitik beratkan hak-hak kejiranan. Jiran menjaga hak jirannya. Selain daripada seorang Muslim itu menjaga hak Muslim lain, walaupun dia tak kenal, walaupun bukan saudara maranya, walaupun duduk jauh, ada banyak hak Muslim ke atas Muslim. Apatah lagi, hak Muslim ke atas Muslim itu akan bertambah sekiranya mereka berjiran. Maka hadis-hadis yang bercakap tentang kejiranan dalam Islam boleh dihuraikan lebih daripada 1 jam. Apabila Rasulullah SAW sebut, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Berterusan Sayyiduna Jibril alaihissalam duk peringat Nabi tentang jiran. Banyak Jibril bagi tahu kat Rasul tentang jiran. Jibril pesan hak jiran, jangan buat macam ni kat jiran, kena buat baik kat jiran. Apabila terlalu kerap Jibril bagi tahu kat Nabi berkaitan jiran, Nabi kata, aku menyangka bahawasanya satu hari nanti mungkin Jibril akan bagi tahu bahawa seorang jiran ini boleh mendapatkan hak faraid.
Tuan-tuan, hak faraid, mirath. Selalunya yang dapat ni adik-beradik saudara mara kita, mak ayah, adik, kakak, abang, saudara pak saudara kan. Tetapi disebabkan banyaknya peringatan Jibril kepada Rasulullah tentang jiran, apa yang perlu buat kepada jiran, Nabi kata, sehingga aku menyangka macam Nabi nak bagi tahu satu hari nanti jiran boleh mewarisi harta kamu, seperti adik-beradik, anak-anak kamu yang mewarisi harta. Pentingnya hak jiran, benda tu Nabi sebut dalam satu hadis lain. Nabi kata, sesiapa yang beriman kepada Allah dan adanya hari akhirat, falyuhsin ila jarihi, maka dia hendaklah berbuat baik kepada jirannya. Buat baik kepada jirannya. Dan jiran yang paling utama, tuan-tuan, saya nak hurai agak sikit dalam episod ke-20 ni tentang jiran ni. Apabila Sayyidatuna Aisyah tanya Rasulullah, aku ada 2 jiran, jiran mana yang aku nak bagi hadiah antara 2 jiran ni? Nabi pun sebut, kalau hadiah tu tak banyak, contoh kita ada lebih satu beg lah, kita beli beg ada lebih satu. Alamak, jiran ada 2, ada 3. Jiran mana yang kita nak bagi? Nabi pun jawab kepada Sayyidatina Aisyah dalam hadis, ila aqrabihi ma minki baba, kamu bagikan hadiah tersebut kepada jiran yang paling dekat pintunya dengan pintu kamu. Maksudnya rumah yang paling dekat lah. Kalau taman tu kanan dan kiri, depan. Itu paling dekat itu paling dekat. Belakang. Kanan dan kiri, depan, belakang, itu yang paling dekat. Ikutlah kalau kita masak lebih, ada cucur karipap lebih 10 biji, jiran kanan 5, jiran kiri 5. Gitulah. Jadi dalam hadis satu lagi, Al-Imam Al-Bukhari datangkan hadis ni tentang jiran dalam kitab Al-Adabul Mufrad, iaitu Nabi sebut, kam min jarin muta'alliqun bijarihi yawmal qiyamah, ya Rab, hadha aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Betapa ramainya, kam di sini bukan kam untuk tanya soalan, kam takthiriyah, kata ulama balaghah. Nabi nak kata betapa ramainya jiran di hari kiamat yang memegang dan meruntun jirannya yang lain. Maksudnya dia tuntut hak di hari kiamat nanti. Ramai jiran yang akan menuntut hak di hari kiamat. Wahai Allah, dia ini tutup pintu dia sampai aku tak boleh dapatkan apa-apa kebaikan darinya. Dia tak peduli aku sakit. Dia tak pernah ziarah ketika aku sakit. Dia tak pernah tanya anak aku berbulan-bulan kami kelaparan. Jiran. Dalam Islam menggalakkan, menyuruh umat Islam, umat Rasulullah, untuk ambil tahu sakit demam, bantu kesusahan jiran-jiran. Apa saja, tuan-tuan, kebaikan. Jangan sampai jadi macam hari ni, keadaan kita hari ni, 2023 ni, hari ni, bahkan duduk 10 tahun tak kenal jiran. Tuan-tuan bayangkan, 15 tahun tinggal tak kenal jiran. Bukan jiran 1 kilometer, jiran 5 meter, jiran 10 meter, di kanan, kiri, depan rumah kita, tak kenal. Kalau sampai tak kenal langsung, tak tahu langsung jiran, sudah pasti hak jiran itu tidak pernah ditunaikan oleh jiran tersebut. Wal'iyyazubillah. Saya pernah baca satu berita, kisah benar, bagaimana jiran sendiri menjadi orang yang paling durjana. Sepatutnya jiran dialah yang paling dekat melindungi hak jirannya. Dia yang tolong bagi tahu kalau ada pencuri masuk, kalau ada binatang berbisa di pokok rumah jiran, kalau tingkap rumah jiran pecah tapi tidak disedari,
Sepatutnya jiranlah orang utama untuk bagi tahu kepada jiran. Tapi saya pernah baca satu berita berlaku di Malaysia ni tuan-tuan, jiran tu yang paling durjana. Dialah yang duk masuk rumah jiran. Bukan rumah jiran, rumah jiran-jiran yang lain. Sehingga satu hari dicekup oleh polis. Polis tangkap dia, masuk dalam rumah penuh dengan barang-barang jiran yang dicuri. Mesin basuh jiran, bakul jiran, pasu jiran, basikal jiran ada dalam rumah dia. Wal'iyyazubillah. Patutnya kita jadi jiran yang menjaga jiran yang lain, yang berbuat baik kepada jiran yang lain. Ada makan lebih, masak lebih, hantarkan ke rumah jiran. Kalau jiran susah, bagi bantuan keuangan ataupun apa saja, pakaian dan sebagainya kepada jiran kita. Maka itulah Islam. Satu agama yang jaga semua benda dalam alam ni. Daripada sekecil sebatang jarum sampailah pentadbiran dan pemerintahan sebuah negara. Hak jiran adalah tanda kecil kiamat. Apabila Nabi sebutkan kejiranan yang buruk merupakan tanda kecil kiamat. Untuk sama-sama kita tahu benda tu makin banyak sebab kiamat semakin hampir, maka kita jagalah. Selepas kita dengar tajuk ni, kita pakat jaga hak jiran. Itulah fungsinya kita baca hadis akhir zaman ni. Bukan untuk kita tunggu bila Imam Mahdi duk tunggu tiap-tiap hari Imam Mahdi nak keluar, bukan. Nak tengok Dajjal, bukan. Tetapi kita baca hadis akhir zaman supaya kita boleh buat persiapan, bagi perhatian yang lebih pada tajuk tersebut. Setakat itu saja untuk kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar.